Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini kita dah masuk hari raya yang kedua, saudara. Cuma suasana yang tak berapa comel, ada hujan-hujan pula dah sekarang ni. Apa khabar saudara Abdul Rahim, saudara Muhammad, saudara Ruzi, saudara Azin, saudara Wahab Daud, Isma, saudara Zamari LC, Adi Warna, saudara Inong Sari, itu juga Hajah Comel-Comel, Noli Zulkarnain, saudara Arifin Abdul Halim. Kita mula bersiaran seperti biasa jam 9.30 malam, saudara. Ya, saudara Fazil Yub, Puan Hamidah Kamat. Selamat Hari Raya semua. Saudara Zari dari Pasir Mas Kelantan, saudara Aladin, saudara Muhammad Ishraqi, saudara Haruna Aziz, Aziz Azaz, Jamaluddin. Itu juga Arifin Abdul Halim, saudara Fazil Yub, Puan Hamidah Kamat, Raja Kamal, Raja Baizianku, moga sihat di Sungai Petani. Kita bersiaran seperti biasalah 9.30 malam. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Begitu juga Puan Rosni Korengot dari Sarawak, saudara Muhammad Asidir. Asal Sekelama katanya, selamat petang. Selama Kedah petang tadi hujan, sangatlah lebat. Benar, saudara. Johan Bakar, sekarang ni musim hujan. Saudara Aziz As. Begitu juga Aladin, saudara Yaumon, Johasri. Selamat Hari Raya, ya, saudara Johasri. Zainul Rashidin, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman. Begitu juga saudara Ramli Karim. Apa khabar orang di Keluang? Moga segalanya okey lah, sihat. Ya. Raja Zam, Raja Aman, apa khabar aku? Moga sihat wafiat. Adi Usin, Kuching hadir. Terima kasih. Saudara Jamaluddin Rahni. Salam pencerahan. Terima kasih. Saudara Richard Bakri. Puan Nur Maria. Rubidin, macam mana hari raya ni dengan pasangan dan keluarga? Doa saya anda sentiasa dilindungi dan dalam keadaan berbahagia. Saudara Man Jamaluddin, selamat hari raya dari Somban katanya. Ya, Dan. Ya, Man Jamaluddin Abdul Rahman dari Somban. Cik Mat Mohani dari Taiping, Perak. Kita juga saudara Ruzi Rahman. Waalaikumsalam. Ruzi Rahman dari Teluk Intan, Perak. Ayub. Saudara Mohsin. Johasri, Zainul Rashidin, Muhammad Hamzah, Abdil katanya. So, Johasri daripada Selayang. Hujan lebat ni. Memang sekarang tengah hujan. Ya, Cik Mat Mohani. Saudara Fazilah Abdul. Awam Muhammad. Salam Lebaran katanya. Saudara Puzi Rahman. Waalaikumsalam dari Teluk Intan. Begitu juga Nur Hisham. Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Hamzah. Abdli. Saudara Johasri. Mazan Khalid. Begitu juga Awam Muhammad, Fazilah Abdullah, Cik Mat Muhammad, Rusmini dari Pontian. Terima kasih. Yantun Kasmai, selamat Hari Raya dari Tangkak. Ya, Yantun Kasmai dari Tangkak, Johor. ABK, Abinor, salam Syawal yang kedua. Johasbi Jikiron, daripada Dahat Datu Sabah, ya, saudara Johasbi. Itu juga Puan Noriah Asyad, daripada Ipoh Perak. Puan Normah Abdullah, Nizam. Tu, mandi malam ni air tak ada. Di mana tu Nizam? Sungai Kelantan tu rajaknya, ya. Saudara Raja Rosli, Raja Sulung kapaku. Begitu juga Rahim Yusof dari Seremban. Puan Noriah Asyad, moga sihat semua. Puan Nur Ruzaidah Abdullah. Begitu juga ini Lim, apa khabar? Saudara Puan Robiah Osman, Jamian Lajis di Kota Tinggi Johor. Itu juga dengan Ismail Ngah, Nur Hisham Muhammad, Mazlan Yusof, saudara Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor, Zamri Ibrahim, Manpul, Yahya Amin, Yahya Armin, saudara Badrul Zaman, Puan Umi Kalsum, maaf saya batin, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Nizam dari Kedah. Begitu juga Hairi Yang Cik. Apa khabar saudara? Baik, saudara, itulah yang sempat saya santuni. Di mana yang tak saya sempat, saya mohon maaf. Itu pun mencungap juga, saudara Hairi. Untuk saya memberi pencerahan, menyebut nama-nama tu, Abdul Razak Daud, saudara Rosli Kamat, saudara FND alias. Cuma saya berharapkan, saudara kalau tulis nama tu tolong jarakkan. Supaya tak confuse, ya, saudara macam Rosli Kamal. Senang. Satu nama, dua nama. Ya, Armin. Supaya mudah saya menyebutnya. Kalau nanti tersasul, mungkin ada jawab sensitif saya. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang saya minta daripada anda. Lebih tak ada.
Mulai malam ini, kita bersyarat insya-Allah bermula jam 9.30 malam seperti biasa. Melainkan kalau ada kelewatan, saya akan memberi informasi lebih awal, saudara, insya-Allah. Baik, saudara. Hari ini, tanggal 23 April, hari Ahad, yang merupakan hari yang ke-1131. COVID-19 masih melanda. Saya ni sahabat malam membilang hari lah nampak gayanya. Tak tahulah bilakah COVID-19 ini akan berakhir. Bagaimanapun saya masih belum mendapat penjelasan daripada Kementerian Kesihatan jumlah sebenar yang dijangkiti. Tapi kabarnya ada jangkitan, ada peningkatan. Bila hadirnya bulan-bulan macam hari perayaan, warga berkumpul. Sebab itu saya selalu berpesan, pastikan anda melakukan penjarakan. Ya, saudara Abdul Razak Daud katanya. Salam dari Kota Baru. Ya, saudara Abdul Razak Daud. Tolong pisahkan, senang saya nak baca, saudara. Dan saudara Jamil Idris sama Rio dan keluarganya, saya doakan anda berbahagia dan pastikan anda melakukan penjarakan sosial supaya kita dapat melaksanakan kehidupan dengan lebih ceria lagi tanpa gangguan daripada COVID-19, saudara. Malam ini juga kita tak bercakap lagi soal e-commerce. Mungkin malam besok lah, saudara. Jadi malam lusa lah saya ingat. Malam ini kita terus pada segmen naluri kehidupan. Ini yang penting, saudara. Kita dah lepas pun dah 2 hari dah kita berpuasa ni berbahagia raya. Artinya sudah 2 hari tirai Ramadan dilabuhkan. Kerana saudara daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara tanda orang munafik ada 3. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dia diberi amanah, dia khianat. Jadi, telah menceritakan kepada kami, kata Uqbah bin Mukram Al-Amimi, bagaimana telah diceritakan oleh Yahya bin Muhammad bin Qais Abu Zair. Dia kata dia mendengar Al-Ala bin Abdul Rahman menceritakan dengan sanad itu. Seraya berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3. Walaupun dia berpuasa dan solat serta menuntut atau mengaku bahawa dia seorang Muslim, tapi bila ada 3 perkara itu, mereka itu adalah orang yang munafik. Pengajaran saya, 3 tanda orang munafik yang perlu dijauhi. Bukan hanya diri kita, bukan kerana untuk bersahabat, orang ni pun tak perlu dia perlu dijadikan sahabat. Malah diri kita juga perlu menjauhi sikap ini. Kerana apabila bercakap, janganlah kita berbohong. Dan apabila berjanji, jangan sesekali kita mengingkari. Serta bila diberi amanah, ini paling penting. Perlulah, jangan kita melakukan khianat. Sifat munafik akan kekal walaupun seseorang itu mengerjakan solat, berpuasa dan mengaku sebagai Muslim. Jadi bercakap, termasuk dalam bentuk tulisan dan ditularkan sama ada dalam pelbagai media sosial. Jika faktanya salah, tidak benar, maka ia dianggap berbohong. Dan orang sebut adalah tanda-tanda munafik pada dirinya. Kalau dia menyedari bahawa itu kesilapan, apa salahnya untuk maaf, saudara? Dan amanah adalah merupakan tanggungjawab. Pemimpin perlu berlaku adil dalam kepimpinan. Setiap pekerja ada amanah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Jangan khianat ataupun culas atau curi tulang. Tidak amanah jika gaji diambil tapi pekerjaan tidak sempurna dilaksanakan. Bertambah lagi tidak amanah bila gaji diambil, rasuah pula diterima. Jadi rugilah jika mereka mengaku seorang Muslim yang berpuasa dan solat namun menjadi orang munafik kerana memiliki sifat-sifat munafik. Jadi saudara, baru lepas 2 hari kita telah pun meninggalkan solat puasa dan sekarang ni sudah mula masuk puasa 6. Jadi kita jadikanlah solat puasa dan solat itu sebagai perisai kepada kita dari sifat-sifat kemunafikan. Berusahalah agar kita tidak berbohong, kita tidak memungkiri janji dan kita tidak berkhianat. Ingat saudara ya. Dan saya santuni mutara kata kiriman sahabat kita Tan Sri Osu Suka, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, Ramadan yang berlalu itu seringkali bagaikan bunga yang baru berkembang di pagi hari dengan haruman aromanya. Tetapi ia akan menghilang bila tiba senyakala yang mendatang. Rebutlah kebahagiaan yang ada di tamannya. Tapi telah pun kita melepasi dan Ramadan telah pun berlalu, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Kita harus saling ingat mengingati sama insan, saling berpesan-pesan. Kerana itu yang seharusnya kita lakukan, saudara. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara,
Orang nak marah, marahlah. Saya tetap mengingatkan supaya jangan sesekali mereka yang berada di anjung kuasa di sisi perdana melakukan kecurangan ataupun berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang. Akibatnya negara boleh muflis, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya menurut pencerahan, saya memberi peringatan. Ini perlu. Sebab petang tadi, peguam saya menghubungi saya, dia kata, kenapa semalam tak bagi tahu? Saya kata, semalam saya tak cakap apa-apa. Penting kena bagi tahu. Walaupun dia kata, saya tak bercakap soal-soal politik sebagainya, dia kata, jangan sesekali terlepas untuk tidak mengingatkan para pelayar bahawa mereka yang menyantuni ataupun yang menyunting live saya ini, sama ada dimasukkan dalam sebarang channel, mereka harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dilakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau ataupun menyunting semuanya. Jadi begitu juga pada mereka yang menghantar kiriman, yang menulis dalam wall saya ini, juga harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ini perlu saya beri peringatan kerana peguam saya kata, kenapa tak sebut malam tadi? Rupanya dia mengikuti live saya, saudara. Bila saya tak sebut, dia menegur saya. Jadi perlu saya jelaskan pada anda bahawa live ini adalah merupakan pencerahan politik dan sekadar untuk memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Adam Jebat, gagasan perpaduan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju dalam apa saja komen-komen yang saya lontarkan, saudara. Kerana perlu diingat, saudara, kita bukan manusia yang sempurna. Jadi sebab itu, perlu saya ingatkan anda, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Abdul Ramzul, sama-samalah kita. Dia kata Ramzul, dia pesan pada Rubiah Osman. Ruby, waalaikumsalam sis, katanya. Okeylah, saya suka saya jadikan laman saya ini untuk anda berinteraksi. Mungkin anda kenal sesama lain, sama ada dari Pahang, daripada Johor, daripada Singapura dan sebagainya. Berinteraksilah. Asalkan, saudara, jangan lupa, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Jangan sekali kita mencarut dengan bahasa celupar. Kerana kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Itu saya, saudara. Saudara Mat Kelana, waalaikumsalam, selamat raya, maaf zahir batin. Terima kasih. Saudara Aqif, Saudara Jamaluddin Bujang, Saudara Jaharuddin, begitu juga Puan Nursyidah Kasim. Cik Awang, salam perpaduan, salam hari raya. Saudara Zulkarnain Zainul, Saudara Abu Samah, Fazilah Abdul, Saudara Muhammad Zul Ikram. Saudara hidup, terima kasih, saudara. Baik, saudara. Laporan terkini tentang apa yang berlaku sepanjang seminggu sebelum ini musim raya dan sehingga saat inilah, saudara, setakat hari ini. Iaitu hari ini, hari yang ketiga pelaksanaan OPS Selamat 2.0 di seluruh negara, bahawa pihak Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis dan surat kenyataannya berkata sejumlah 1,147 kes kemalangan telah direkodkan pada hari ketiga pelaksanaan OPS 2.0. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik menyatakan jumlah itu membabitkan 1,720 kenderaan pelbagai jenis. Dengan 73.7% daripadanya adalah kereta. Rupanya banyak kemalangan. Walaupun saya sering ingatkan anda, mesti mandu dengan berhati-hati. Kerana statistik jumlah kenderaan terbabit kemalangan jalan raya menunjukkan 1,268 adalah kereta, 209 adalah motosikal, 102 pacuan 4 roda. Semua kenderaan MPV pelbagai guna 85, van 36, lori 11, bas ada 7 kemalangan dan teksi ada 2 kemalangan. Jadi semalam, media telah melaporkan 1,389 kes kemalangan yang dicatatkan di seluruh negara. Jadi hari ini, OPS Selamat 2.0 juga melihat ada peningkatan sedikit. Jadi, teman-teman sudah mula bergerak. Ini hari kedua, sebab itu laporan yang saya terima bahawa warga desa sudah pun mau bergerak kembali ke ibu kota, kembali ke tempat kita mencari rezeki, meninggalkan keluarga kita. Jadi dalam kataan gini, tadi waktu anda berpisah dengan keluarga, dengan lenangan air mata, lenangan air mata itu sedih kerana berpisah, tapi janganlah diteruskan kesedihan itu dengan berlakunya kemalangan yang bukan-bukan. Sebab seorang wanita dilaporkan telah maut apabila kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kereta jenis Proton Wira di kilometer 35
lebuh raya Shah Alam Kesas dari arah pusat bandar. Semalam katanya, mangsa Syahimin Murugan berusia 27 tahun yang memandu kereta jenis Honda City maut di tempat kejadian berhampiran susur Plaza Tol Sivil. Pengarah bomba Selangor, Saudara Moruni Mamat berkata seorang lagi mangsa terlibat. Saudara Hishendran Tayal berusia 27 tahun hanya mengalami cedera ringan. Jadi menurutnya, mereka menerima panggilan jam 11.34 malam tadi, saudara. Dan berlakulah pertembungan. Terdapat kemalangan melibatkan 2 buah kereta. Kesemua mangsa terlibat dikeluarkan oleh orang awam sebelum pihak bomba sampai. Dan 2 orang mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan seorang mangsa wanita disahkan meninggal dunia. Secara nampak gayanya malam tadi ada laporan berlakunya kemalangan maut. Saya tak suka melaporkan ini, tapi nak buat macam mana? Tujuan saya melaporkan ini supaya memberi peringatan kepada kita. Juga pada teman-teman yang sedang memandu. Mungkin anda sedang memandu, dengar saya punya live ini, ingatlah peringatan saya. Berhati-hati. Dan tambah-tambah lagi, musim hujan sekarang ni, saudara. Saya difahamkan bahawa aliran trafik mula perlahan di lebuh raya utama. Saudara, aliran trafik dilaporkan mula bergerak perlahan di kebanyakan lebuh raya berikutan orang ramai mula pulang selepas perayaan Aidilfitri. Menurut jurucakap dari Pusat Pemantauan PLAS, lalu lintas di lebuh raya utara selatan bergerak perlahan di beberapa lokasi. Dari utara, lalu lintas bergerak perlahan dari Kepala Batas ke Hutan Kampung, Alostar Selatan, Alostar Utara, arah Alostar Selatan ke Pendang, Gurun, Pendang, Sungai Petani. Keadaan lalu lintas juga bergerak perlahan dari Juru ke Bandar Kasia di Kedudu Hala. Bandar Baru ke Jawi, Kuala Kangsar, ke Cangkat Jering Ipoh, Utara ke Terowong Menora. Ini yang paling kita banyak kena berhati-hati, saudara. Terowong Menora dan Terowong Menora kawasan rehat Sungai Perak. Itu laporan beberapa media, saudara. Keadaan lalu lintas bergerak perlahan dari Rawang Selatan ke Sungai Buaya. Begitu juga Lembah Beringin ke Tanjung Malim dan dari Selim River ke Sungkai, itu kawasan sempadan. Di bahagian selatan, lebuh raya lalu lintas bergerak perlahan dari Nilai ke Senawang, dari Bukit Gambir ke Paguh, Yomping ke Air Hitam, Macap ke Air Hitam, Senai ke Kulai, Kulai ke Sedenak dan Sedenak ke Kulai, katanya. Dan itu akaun Twitter rasmi lebuh raya Pantai Timur melaporkan lalu lintas bergerak perlahan ke Plaza Tol Gombak. Kesesakan sepanjang 4.9 km dilaporkan dari Plaza Tol Gombak menghala saudara ke ibu kota. Jadi saudara, sabar dulu. Selamat Raya Aidilfitri. Mohon Ihsan sahabat-sahabat mendoakan kakak saya yang sakit telantar agar diberikan kesihatan. Ya, Tuan Muhammad Zaidi. Teman-teman, mari kita berdoa agar kekanda kepada Tuan Muhammad Zaidi segera dipulihkan kesihatannya. Sementara itu, saudara, di Baling juga berlaku seorang wanita warga emas ditemukan rentung dalam kebakaran yang memusnahkan 3 buah rumah di Taman Seri Baling, Jalan Wing, tengah malam semalam, saudara. Mangsa terkorban dikenali sebagai Lim Pek Luang. Ya, saudara, dia dilaporkan tinggal sendirian di sebuah salah satu daripada 3 buah rumah terbabit. Saya haraplah anak-anak kita main bunga api berhati-hati. Jangan sampai mengundang bencana. Sebab itu ada juga berlaku kebakaran. Tapi yang malam tadi, seorang lagi mangsa ditemui rentung. Kesan daripada rumahnya terbakar. Itu saudara, ya. Kita masuk segmen politik. Pelan-pelan dulu saya. Cuma saya melihat, saya cuba buat kajian secara daripada semalam, daripada kemarin lagi, bagaimana peranan media sosial ataupun pengaruh media sosial kepada tokoh-tokoh pemimpin politik. Saya melihat masih lagi warga net dalam media sosial masih lagi terlalu ramai mengikuti laman web Datuk Seri Najib Tun Razak. Saudara, Datuk Seri Najib saja pencapaiannya sampai 74,000. Berbanding dengan takbir raya Haji Hadi cuma 2,000 saja. 2K. Ucapan raya Tan Sri Muhyiddin 56K. Sementara Datuk Seri Najib 74K, saudara. Jadi artinya, saudara, walaupun fizikalnya Datuk Seri Najib masih lagi berada di penjara,
saat lebaran, namun beliau kekal popular sebagai pemimpin pilihan. Ini warganet saya melaporkan saudara. Sebab saya lihat kemarin saudara, pada selepas jam 12 tengah malam kemarin, daripada 9.98K, K itu ribu lah saudara, 9.98 melonjak pada 26. Tuan Haji Hadi Awang 1.1K, cuma mampu kepada 2K. Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada 3.4K naik pada 5.6K. Itu saja. Jadi artinya, suka tak suka, bosku masih menjadi pilihan untuk pelayan-pelayan mengetahui perkembangannya, saudara. Cuma hari ini saya melihat bagaimana media sosial sengat daily. Ini satu hal yang saya tahun lepas pun saya dah bercakap, saudara. Iaitu tindakan pimpinan di Kelantan mengarahkan tindakan Majlis Perbandaran Kota Baru yang mengeluarkan arahan notis penutupan kepada semua premis perniagaan. Kononnya sempena sambutan Aidilfitri pada April 22 ini. Saya merasakan soal orang nak berniaga, biarlah, kenapa diarahkan? Artinya kalau peniaga tak mengikut arahan, mereka boleh disaman. Mungkin ambilkan tindakan undang-undang. Sebab itu pendakwah bebas Wan Ji Wan Husin juga, yang juga bekas Ketua Exco Agama Pemuda PKR, mempersoalkan tindakan tersebut. Saya lihat notis penutupan. Semua premis perniagaan, pasar raya besar, itu hypermarket, pasar raya ataupun supermarket, kedai sebanika dan restoran makanan, diminta untuk menutup. Jadi saudara, saya agak lucu. Bagaimana kalau tiba-tiba saat itu keluarga datang ramai berkumpul yang tak dijangka daripada luar Kelantan balik ke Kota Baru, beras tak cukup, nak beli dari mana? Ataupun kain lampin, banyak keperluan-keperluannya. Jadi apa rasionalnya maka pasar raya, kedai sebanika, restoran makanan perlu diarahkan tutup pada 1 Syawal. Kalau nak pergi raya pun, orang nak semayang, okeylah. Tapi bagaimana kalau kehabisan gula, kehabisan minyak masak dan lain-lain? Jadi ini bagi saya melihat juga, saya bersetuju dengan pandangan Wan Ji. Tak sepatutnya dia keluarkan arahan sebegitu. Cuma boleh katakanlah, hormatilah kehadiran Aidilfitri. Untuk kita sama-sama berdoa dan melakukan solat Aidilfitri. Cukuplah. Kenapa arahan untuk menutup premis perniagaan? Ini merupakan satu hal yang saya rasa tahun lepas pun berlaku juga. Jadi notis penutupan oleh Majlis Perbandaran Kota Baru yang menetapkan semua premis perniagaan, pasar raya besar, pasar raya kedai sebanika dan restoran makanan segera tidak dibenarkan beroperasi pada hari pertama. Pihak yang engkar katanya berdepan dengan tindakan kompaun maksimal RM1,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Kenapa benda ni? Orang nak berniaga, biarlah. Waktu semayang, solat tu daripada 8.30 pagi sampai pukul 9, pastilah mereka akan tutup kedai. Kemudian pukul 11 tengah hari, dia berpulanglah, dia nak cari rezeki. Ingat saudara, saya tak tahulah macam mana pak-pak lebay yang ada di Kelantan ni. Mereka lupa. Setelah kamu melakukan solat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini mencari rezeki yang halal. Ini saudara. Saudara Mat Jahari, dia kata ini orang goblok. Saya tak tahu saudara, saya dapat laporan memang ada ni saya. Jadi dalam perkembangan berkaitan, Harapan Daily yang mendapat maklumat perkara yang sama turut dikuatkuasakan di Kuala Terengganu. Iaitu di mana kedua-dua negeri itu. Dua-duanya. Menteri Besarnya PAS. Ini saya rasa lah. Bukanlah kita nak marah saja. Saya perlu memberi pendedahan, memberi pandangan saya tak sepatutnya. Kalaulah tidak mau menggalakkan perniagaan, sebab carilah upaya lain bukan dengan mengeluarkan kenyataan satu arahan daripada kerajaan negeri. Sebab katanya kalau pihak yang engkar maka berdepan dengan tindakan compound maksimal RM1,000 atau penjara setahun ataupun kedua-duanya sekali. Saya rasa ini tak betul lah. Tak tahulah saudara macam mana pandangan anda. Orang nak berniaga lah. Cuma waktu solat Aidilfitri itu dia dalam 8.30 pagi sampai pukul 9.30 pagi. Biarlah. Bagaimana kalau anak-anak yang datang daripada Kuala Lumpur, yang daripada luar kawasan Kota Baru, kehabisan susu, kehabisan gula. Orang nak cari rezeki, bagilah. Inilah kadang-kadang saya rasakan,
Mereka tak fikir lain. Apakah mereka nak mendera rakyat? Itu permasalahannya. Terpulanglah, saudara. Saya cuma boleh mendedahkan apa dapatan saya yang saya nampak. Keadaan yang tak ada logikanya yang dilakukan oleh pimpinan. Saudara, pimpinan bukan hanya sebagai menteri besar, saudara. Tapi begitu juga mereka kaki tangan, kerajaan. Saudara. Dan ini menurut saudara Muhammad Syahiran Muhammad. Ini adalah yang dipetua Angkatan Belia Islam Negeri Kelantan. Beliau menggesa ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, cabang Negeri Kelantan, menggesa agar air Kelantan perlu respon, bukan menutup ruangan komen. Rupanya saudara, masalah air ini, menurut saudara Muhammad Syahiran Muhammad, selaku yang dipetua Angkatan Belia Islam Negeri Kelantan, beliau menyatakan kenyataan persediaan agihan bekalan air apa semua tu okey, tak ada masalah. Tetapi laman webnya ditutup. Jadi Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kelantan maklum dengan luahan rakyat berkenaan perkhidmatan bekalan air terawat yang disediakan dalam negeri pada tahap yang mengecewakan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 1444 Hijrah. Melalui komen netizen, Kelantan dalam halaman Facebook Air Kelantan Sdn Bhd AKSB pada 21 April, pelbagai luahan rakyat tentang bekalan air terawat dalam negeri tidak mencukupi. Namun, tindakan AKSB, Air Kelantan Sdn Bhd menutup ruangan komen adalah tindakan tidak wajar kerana akaun rasmi AKSB dalam semua platform media sosial sepatutnya menjadi ruangan untuk netizen Kelantan melaporkan isu tersebut. Supaya mereka tahu kawasan mana ada air, tak ada air dan sebagainya. Jadi memandangkan beberapa komen dari warga netizen melalui hantaran tersebut, ia turut memaklumkan kawasan terjejas. Jadi sebab itu, Angkatan Belia Islam Negeri Kelantan, ABIM, memohon AKSB melaporkan bentuk tindakan yang diambil bagi memastikan masalah bekalan air yang dirawat yang tidak mencukupi sepanjang Aidilfitri apakah ia sudah diselesaikan. Sempena sambutan Aidilfitri 1444 Hijrah, bekalan air terawat yang merupakan keperluan asas manusia sepatutnya dibekalkan secara mencukupi. Apatah lagi jumlah anak Kelantan yang di perantauan pulang berhari raya dianggar lebih daripada 6 juta orang. Jadi mereka sepatutnya lebih awal membuat perancangan. Yang nak balik 6 juta ni, tambahan daripada yang sedia ada. Saudara. Saudara Zizah ni, saya tak mau bercakap soal dia orang nak Islam tak Islam, tapi saya harus melihat masalah air ni. Secara dalam keadaan begini, Angkatan Belia Islam. Dan saya dapat juga laporan bagaimana yang dilaporkan oleh media Kosmos. Penduduk-penduduk di Tumpat, Kelantan terpaksa menggunakan air parit untuk menyambut sambutan 1 Syawal. Samakah ada parit itu nak digunakan untuk membuat makanan. Kenapa begitu sekali ya? Saya tak tahulah. Ini gambarannya masalah air. Semalam saya dah bercakap. Rupanya hari ini bila saya buka media sosial, teman-teman menghantar kirim kepada saya geleng kepala, saudara. Memang keadaan ini amat merumitkan. Rupanya 6 juta warga Kelantan yang di luar Kelantan balik. Perantau-perantau bertemu keluarga, mereka terjebak dengan masalah air, saudara. Sebab itu 2 hari sebelum hadirnya Aidilfitri, ramai anak-anak perantau pulang ke Kota Baru, mereka mengambil tempat tinggal di hotel-hotel. Bagi saya ini bukan satu penyelesaian lah. Orang nak balik kampung, jumpa keluarga, nak bermesra dengan keluarga, itu keadaannya. Secara Yus Pucung, dia kata masing-masing nakkan political mileage untuk mengekalkan kuasa. Malahan kata Yus Pucung, ini jalan raya ke Kelantan pun masih tahap lama. Secara Syed dia kata masalah pengurusan perlu selesaikan. Dia pun kesian juga dengan warga Kelantan yang terkesan. Sekian lama. Harap-haraplah segeralah dari sini. Saudara AKSB tak tahan telinga bila kena komen, kata ini kalau Cik Awang, dia kata AKSB tak tahan telinga, kena komen dengan anak Kelantan. Sebab air sangat penting. Jadi mereka akhirnya apa yang AKSB buat, tutup je laman itu. Ini bukan cara dia. This is not the way. Kalau kita silap, kalau kita tak berupaya, dengar. Orang nak bagi laporan, dengar.
Lihat, santuni satu persatu. Kalau tidak, kita lari daripada masalah, kita tutup, kita buat telinga, buat pekak telinga lah. Ini yang kata menulikan telinga, buat pekak badak saja, saudara. Saya, ini hari raya kedua, tak sepatutnya saya mengeluarkan kenyataan yang begini. Tapi saya rasa saya terpanggil untuk melontarkan pandangan ini apabila Angkatan Belia Islam Malaysia, cabang Kelantan melontarkan kekesalan mereka. Jadi, sepatutnya kita memegang apa jawatan kena berani. Sebab tu awal tadi saya dah bercakap dalam segmen naluri kehidupan, kita mesti amanah. Kerja yang diberi pada kita kena amanah. Kita jangan memungkiri. Janji kata nak selesaikan masalah air di Kelantan. Tak selesai. Itu mungkir lah, saudara. Itu berbohong. Saudara Fazilah Abdul, dia kata mentua saya guna air telaga. Pun dah kering. Sebab sekarang ni musim kemarau. Saudara Zuhana Hana, negeri Perlis mengalami masalah air. Dulu keadaan, sekarang masalah air di Kedah sudah akhir sejak MB Sanusi atasi masalah. Macam mana saudara? Jadi saudara Rashid Mustafa dia tanya, Tokpa mana? Ibrahim Ali mana? Mana pergi? Mereka bertanya sekarang. Saudara Ziza kerja kat KL, balik kampung, air kotor di Kelantan. Melalak buat apa tu? Pilihan korang lah. Jangan saudara. Saudara Azizah Jani, janganlah kita kata padan muka. Mungkin mereka kesilapan. Ya saudara. Memang saudara, Ron 97 dia kata kita yang memilih. Tak selesai, kita lah yang tanggung. Jangan betul saudara. Saya kadang-kadang melihat pemimpin membuat kenyataan kami itu, padan muka lah. Dulu tak nak sokong kami. Saya rasa itu bukan cara dia. Kita melontarkan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan yakinlah kalau masa akan datang, berlaku pilihan raya, bersama-sama kita merubah keadaan. Itu sepatutnya. Bukan sekarang ni masalah air di Kelantan dah berlaku, padan muka. Apa kata kalau keluarga saudara yang terlibat? Tentu saudara juga akan semarah. Jangan mengundang amarah waktu musim perayaan hari raya ni saudara. Sebagaimana sekarang ni, apa yang berlaku di Kuala Kedah. Media Harapan Madani melaporkan, ini masuk hari kedua, hari raya Aidilfitri, kegembiraan warga di Kuala Kedah amat kecewa dengan masalah bekalan air terputus. Rupanya sejak sebulan. Bila saudara tadi mengatakan, Saudara Kamal Arifin, 6 juta yang balik Kelantan suka minum air pagi. Tak. Saudara jangan menyindir. Saya tidak mengizinkan anda menyindir. Kita harus bersimpati dengan mereka. Ini saya lontarkan persoalan ini supaya kita dengar, kita faham. Bekalan air di hotel-hotel di Kelantan macam mana? Serupa teh susu ke? Saya tak tahulah saudara. Tapi tidak ada laporan bekalan air ke hotel tu. Okey. Ini masalahnya. Kenapa tidak? Ini bekalan air Kelantan, AKSB tu belajar dengan pemilik hotel. Saudara seri-seri. Tak payah heran orang Kelantan dah sanggup begitu. Mereka, saudara jangan. Saya tahu. Kadang-kadang pelayan-pelayan saya ni, jangan kita memadankan muka kawan-kawan kita. Bersimpatilah dengan mereka. Saya melontarkan benda ini supaya timbul itizam. Itizam di kalangan mereka yang bekerja. Lembaga Air Kelantan ini untuk berusaha untuk memulihkan keadaan. Sebab, kalau kamu makan gaji, tapi tidak melaksanakan tugas, gaji itu apa dia? Ini Saudara Muhammad Tarmizi, dia kata daerah Sik Kedah pun gangguan bekalan air. Aduhai Saudara Muhammad Tarmizi, macam mana ni? Kawasan Sik itu kawasan bertim besar. Awak cik oi, cakap pumpang-pumpang, takkan Sik pun ada gangguan. Saya dapat laporan di Kuala Kedah. Masalah bekalan air paip yang berlaku sejak bulan lalu di Kuala Kedah menyebabkan kesian saudara. Perniagaan di Bazar Ramadan terjejas. Bekalan lazimnya terputus antara jam 8 malam hingga 5 pagi. Dan selepas itu penduduk di Taman Kota Nelayan akan mendapatkan air dari tangki simpanan yang disediakan. Itu saja. Saya ruang waktu dia kata minum air telaga pun boleh jadi exco. Aduh. Kenyataan-kenyataan beginilah kita tak nak dengar. Kita mahu satu kenyataan yang matang. Patutnya ini menjadikan iltizam. Secara Mazlan Yung, syarikat anak beranak. Saya tak mahu. Memang orang dah tahu ni syarikat anak beranak sebagainya. Tapi takkanlah. Kerana nak memberikan peluang pada syarikat anak beranak, maka rakyat dibebani dengan cerita sebegitu. Saudara, ini bukan masalah kita sebenarnya saudara. Ini masalah mereka yang berada di anjung kuasa. Begitu juga sekarang ni masalah bekalan air paip berlaku Taman Kota Nelayan. Kemudian penduduk Taman Sri Putra di Kuala Kedah saudara. Dalam laporan saya baca tu, ada penduduk berkata bekalan air ke rumahnya masih belum ada sehingga hari ini.
menyebabkan dia terpaksa meminta bantuan golongan muda di kawasannya untuk mengangkut air dari paip dari rumah yang lain. Bekalan air paip yang terputus kawasan itu menyebabkan penduduk terpaksa menghadkan penggunaan air. Air sekejap ada, sekejap tak ada, macam chip semua. Kalau ada pun keruh macam teh ais. Rupanya menjangkit di Kedah, di Kelantan. Air yang tak terawat juga nampak gayanya dah keruh. Tapi kalau air keruh kami gunakan untuk mandi dan cuci pinggan. Kalau nak masak atau minum serta ambil wuduk, katanya dia terpaksa ambil dari kawasan rumah penduduk yang tidak terjejas. Kali ini berlarutan sejak lebih 2 minggu menyebabkan penduduk tertekan. Lebih menyedihkan apabila sambutan Aidilfitri tahun ini disambut dalam keadaan suram disebabkan masalah air di Kuala Kedah, saudara. Ini laporan yang saya terima di Kuala Kedah. Tadi kata dia perlis pada gangguan. Saya tak menafikan, di Perak itu hari dah selesai, tak ada masalah. Saya mungkinlah Yang Amat Berhormat Datuk Syarani bertegas. Masalah air di Manjung, di kawasan Perak Tengah mesti diselesaikan seminggu sebelum hadirnya Aidilfitri. Alhamdulillah. Jadi ketegasan pemimpin. Kalau perlu dikeluarkan belanja besar, keluarkan belanja besar untuk rakyat. Semua dah tahu bahawa hadirnya Aidilfitri, perantau-perantau, mereka tinggal di ibu kota, pulang ke desa. Kenapa mesti dijerut mereka dalam masalah air ini? Saudara Budin Pasarat, dia kata di air keruh di Melaka. Itu air keruh. Tapi dia kata air keruh di Melaka. Okey, air keruh di Melaka, nama tempat saudara Budin Pasarat. Saya lihat nampaknya saudara Budin Pasarat dia nak berjenaka pula. Mungkin untuk menghiburkan sedikit kekecewaan mendengar teman-teman kita, warga net yang balik ke Kelantan terjebak dalam masalah air, saudara. Baik, itu masalah air. Saya melihat juga ini tentang bagaimana sejak akhir-akhir ini, saudara. Ini saya nak bagi tahu. Saya nampak malam raya, ingatkan orang bercakap pasal raya, rupanya mereka masih bercakap politik. Sebab itu hari ini saya ambil keputusan, hari kedua malam ini, saya memulakan kita punya live, kita berbicara soal politik. Sebab sehari sebelum raya, orang bercakap politik. Malam raya, di sebalik anda takbir, orang bercakap soal politik. Dan yang saya menyampah tu, tapi terpaksa dengar. Kalau saya tak dengar, saya tak boleh memberi laporan, saudara. Saya mendengar bagaimana ada 2-3 orang. Pemilik media sosial ni, mereka mengamalkan macam-macam ramalan. Pertama sekali, ramalannya situ dia kira lebih kurang awal puasa dulu, iaitu katanya kerajaan perpaduan tak tahan lama. Ada yang kata 2-3 minggu. Tapi ternyata 2-3 minggu dah meleset, tak ada mana pun. Kekal. Kemudian ada pula, masuk pertengahan bulan puasa, ada yang meramalkan ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional katanya akan tarik sokongan. Tapi sampai hari ini, koput tak ada apa pun, saudara. Dan ini saya melihat gambaran yang diberikan oleh setengah mereka, pemain-pemain media sosial, apa matlamatnya? Benda tak ada diada-adakan. Kemudian, ada yang meramalkan pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kritikal dan bahaya kerana politiknya kesan kes pengampunan diraja terhadap Datuk Seri Najib. Tapi hari ini tak ada apa, tenang saja, saudara. Keluarga Datuk Seri Najib menghadapi dengan tenang, suasananya, menantilah soal pengampunan diraja. Tak ada pula kita dengar kenyataan-kenyataan daripada Datuk Anwar Ibrahim, daripada UMNO dan sebagainya. UMNO kekal dengan hasratnya untuk bertemu dengan Dudi Yang Maulid Pertuan Agong untuk memohon, bukan ada tekanan. Ada lebih teruk lagi, saudara. Meramalkan Datuk Zahid Hamidi akan disingkirkan dari Jemaah Menteri. Kononnya kerana UMNO dan PKR dalam sengketa. Saya kata, sengketa apa bendanya? Elok je saya tengok. Hadir hari raya itu hari. Malahan 30 bulan April ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk mengadakan rumah terbuka di Sri Satria, kediaman resmi Timbalan Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri akan membuat rumah terbuka di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Saya kata, mana ada benda ni? Sengketa. Serius, saudara. Ini susahlah cakap. Orang mu'alaf cakap ni, saudara. Aku nak ada pula tu. Ini memanglah benda tak ada diada-adakan. Ada pula tu membuat ramalan, kononnya rakyat marah dan membenci kerajaan perpaduan ini kerana tidak dapat banyak wang bantuan menyedang Aidilfitri. Itu yang dibangkitkan.
Saya dah bagi tahu mana ada kerajaan di dunia ini yang prihatin pada warganya bila datangnya hadir musim-musim perayaan macam Aidilfitri ini, kerajaan bagi duit. Hanya kerajaan di Malaysia, tak banyak pun masih lagi. Dan dalam suasana ekonomi yang tak menentu ini. Dengan hutang 1.5 triliun, berhempas pulah lah pimpinan di anjung kuasa Sri Berhana tu cari duit. Dapatlah dia dapat 200, 500. Dan bantuan SDR ni masih lagi berterusan. Jadi pimpinan negara dalam kenyataannya selepas musim pilihan raya ini, saudara jangan lupa. Seminggu, 2 minggu lagi akan ada lagi bantuan yang disediakan. Tapi sebab kerana kononnya hendakkan sebelum raya tu biarlah dapat 1,000, 2,000. Habis lepas tu beli bunga api. Saya tak tahulah. Tapi saya melihat bagaimana ekonomi tak ada masalah. Tak dengar pula, kita tak dengar pula ceritanya. Yang kita dengar warga emas ataupun orang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Yang ni tak ada. Yang sakit. Ini saudara ruang waktu. Dia kata kerajaan perpaduan telah pun menyantuni. Cuma memanglah tidak mendapat sepenuhnya. Sabarlah. Berusahalah kita membantu kerajaan hari ini untuk menangani permasalahan apabila kerajaan sedang berhutang 1.5 triliun. Ini masalah dia, saudara. Saudara Zohana Hana dia kata, mintalah Perdana Menteri kita perbanyakkan lagi pekerjaan untuk rakyat, untuk mencari rezeki. Ini saya pandangan cukup baik daripada Puan Zohana Hana. Ini yang sedang dilakukan. Ini yang sedang dilakukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya berkesempatan berbual dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau akan berusaha melalui kementeriannya untuk membangunkan sektor ekonomi warga di desa untuk mewujudkan peluang-peluang perniagaan, membuat industri kecil dan sederhana. Banyak peruntukan akan disalurkan. Dan pekerjaan hanya akan diwujudkan apabila berlakunya pelabur-pelabur dari luar negara, melabur, membuat kilang dan sebagainya, akan ada. So, itu keadaan saudara. Bukan tak diusahakan, diusahakan insya-Allah. Pelabur-pelabur sudah pun memberi jaminan insya-Allah akan hadir dalam sebulan 2 lagi, banyaklah kilang-kilang akan dibuka. Dalam keadaan begini, yang kita harapkan, jangan pula wujudkan andaian-andaian macam saya katakan tadi. Keadaannya kononnya kerajaan akan lumpuh, kerajaan akan jatuh. Apa benda ni, korang ni? Tak habis-habis itu yang diratip. Tapi saya tengoklah seorang tu memang dia mu'alaf kan. Orang mu'alaf ni pun cakap sekat tiang. Malas saya nak layan dia. Lepas tu ada pula yang meramalkan kononnya hanya 2-3 orang saja pemain media dari Parti Pembangkang. Namun dia tak mampu untuk menggamit yakin rakyat. Sebab apa? Kerana dia tidak membagi solusi. Anwar Ibrahim orang tak percaya. Siapa nak ganti Anwar Ibrahim? Ini persoalan. Kamu membangkitkan isu, kamu mesti memberikan satu solusinya. Mesti ada penyelesaian. Jadi saya contoh saya katakan, Ali UMNO tak suka Zahid Hamidi. Zahid Hamidi akan dijatuhkan. Zahid Hamidi akan disingkirkan. Siapa calonnya? Kita nak dengar juga. Tak ada. Anwar Ibrahim akan dijatuhkan dari anjung kuasa Sri Berhana. Tidak lagi mendapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli parlimen. Ada yang kata 10 orang, ada yang kata 12 orang, ada yang kata 15 orang. Kononnya, ada pula ahli parlimen dari Sarawak juga akan bersama-sama untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Siapa gantinya? Persoalan, dia tak bagi dia punya solusi. Sebab itu, saya dengar kenyataan daripada Fazlah Yusof. Akhirnya dia mendedahkan kenapa warga ahli parlimen daripada Sarawak menyokong penuh pada Anwar Ibrahim. Kerana mereka merasakan dibohongi. Dan hari ini, mereka kekal. Saya dah bagi tahu dulu. Tidak mungkin, saudara, untuk dalam masa mendatang ini, warga Sarawak akan mengizinkan pimpinan mereka, wakil-wakil rakyat, melakukan onar yang sebegini. Kerana belum pernah berlaku dalam sejarah, saudara. Tak pernah berlaku sejak negara merdeka. Sejak Sabah Sarawak berada dalam ikatan Malaysia ini, belum ada seorang pun pemimpin di Sarawak mendapat jawatan sebagai timbalan pada menteri. Ini realiti. Takkan orang Sarawak nak biarkan. Tidak mungkin orang Sarawak nak bersetuju. Nak dijatuhkan ini besok lepas. Apa pun tak dapat. Ini keadaan saudara. Kemudian saudara, masih ada lagi cubaan. Macam-macam lah.
Kononnya ini menjelang pilihan raya negeri ini, maka diciptalah pelbagai persepsi politik saya. Negeri itu tak boleh menang, negeri ini kalah. Dan yang saya paling ketawa, bila ada pula ramalan-ramalan, pemain-pemain media sosial ni mengatakan, Selangor, kerajaan perpaduan bakal tumbang. Saya kena tumbang kat mana? Di mana kawasannya? Kononnya berdasarkan pilihan lepas, adanya ahli kawasan-kawasan parlimen itu yang dimenangani oleh Parti Perikatan Nasional. Itu masa PRU 15 dulu. Hari ini dah berbeza. Dan hari ini sudah ada perpaduan. Mereka sebenarnya semakin takut. Mereka sekarang ni semakin takut melihat bagaimana UMNO dengan keadilan bersama dengan Parti Amanah dan Parti DAP membentuk satu pakatan sebagaimana terwujudnya Muafakat Nasional. Jadi mereka yang berada di sebelah sana sudah gerun. Kalau waktu pilihan raya yang baru lepas, saya nak jelas pada anda, pilihan raya yang lalu tidak ada masalah pada mereka. Kerana UMNO bertanding solo. Ya? Pakatan Harapan bertanding dengan Pakatan Harapan. Dan mereka pula antara PAS dan Perikatan Nasional. Kononnya menjelmakan Muafakat Nasional sebagaimana yang diidamkan oleh orang Melayu. Itu pilihan raya lepas. Tetapi selepas itu, mula warga terasa, kami terpedaya. Akhirnya kami terpedaya kerana kalau mereka menuduh UMNO baik dengan DAP, bagaimana pula dalam Perikatan Nasional ada Parti Gerakan. Ini sekarang ni orang dah mula. Dan timbullah macam-macam cerita yang tak pernah kita jangkakan. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Presiden UMNO sebelum itu. Dia kata bahawa dalam keadaan suasana gini, mungkinlah bangkai-bangkai tikus itu akan dapat dihidu dari dalam almari buruk. Ini yang sebenar berlaku, saudara. Dan saya merasakan masih banyak lagi antara pemain sosial yang melontarkan percaturan politik yang bersifat rasis. Isu agama dilontarkan. Alhamdulillah, nampak gayanya sepanjang pilihan raya perayaan Aidilfitri ini, tak ada pula orang bercakap lah soal-soal ini agama. Tetapi bagaimanapun, isu rasisnya terjelma lah. Isu-isu perbalahan kononnya. DAP-nya begini, orang Cina begitu, orang Melayu begini. Ada pula malam tadi saya dengar. Kononnya pengundi-pengundi Cina tetap kekal. Tidak bersetuju dengan Pakatan Perpaduan kerana DAP menyantuni Parti UMNO. Kebencian mereka pada UMNO terlalu tinggi. Saya kata apa benda lah kau bercakap. Saya barulah sepanjang bulan puasa ni, sepanjang hari raya saya naik Grab, saya bertanya, berbual dengan pemandu teksi, pemandu Grab. Mereka daripada kaum Cina, mereka mengatakan kali ini mereka cukup seronok melihat perpaduan sudah tercipta. Di mana negara kita ini diambang, dianjung kuasa, dipimpin oleh Saidina Ibrahim, mereka mengharapkan boleh diteruskan. Sekarang ni saya sama ada pemimpin itu UMNO ke, sama ada daripada keadilan ke, daripada Amanah maupun daripada DAP, sekarang ni masing-masing berusaha untuk menyantuni rakyat. Tapi masalah sekarang ni saudara, apa yang dilakukan? Banyak pihak berusaha untuk melonggarkan ikatan itu. Sebab saya juga faham saudara. Kita kena faham saudara ya. Kerana dalam Barisan Nasional pun ada yang sedang miang. Iaitu daripada parti MCA dengan MRC. Sebab mereka dah bertanya, ke mana kami lepas ni? Seandainya ada pilihan raya. Pilihan raya negeri kali ini, macam mana peruntukan kursi? Dulu kami dapat 18 kursi. Dulu kami dapat 9 kursi. Sekarang ni macam mana? UMNO akan mengambil kawasan-kawasan yang telah dimenangi oleh Parti Perikatan Nasional, daripada PAH dan sebagainya. Tempat itu akan ditebus oleh UMNO. Takkan UMNO nak mengulangi meletakkan calon bukan Melayu. Kali ini perbalahan ini saya lihat apa yang sedang dilakukan oleh pimpinan dalam Pakatan Perpaduan ini. Mereka mau menyantuni sepenuhnya. Tidak lagi mau adanya wujudnya macam-macam lah. Ini saudara, saya lihat salah satu laporan, saya baca saudara, kononnya kerajaan perpaduan amat rapuh dan perlukan rombakan kabinet yang segera. Ini kononnya Putrajaya, kerajaan perpaduan dalam keadaan yang amat kritikal, rapuh dan bakal tumbang sekiranya tidak diselamatkan. Itu keadaan yang dilontarkan dalam media sosial saya. Kononnya apa yang jelas, Kabinet Badani diumumkan pada Disember lalu. Ramai terpanjat melihat keahlian jemaah menteri tidak membariskan menteri-menteri yang berpengalaman.
Apa benda ni? Sekarang ni saya tahu kita bersetuju. Saya tidak ada menolak ni laporan bahawa bagaimana menteri-menteri muda. Kita ada menteri muda macam Fahmi Fadzil, jaga menteri komunikasi dan digital. Dan kita harap dia segera belajarlah. Yang kedua, kita tahu memang bagaimana menteri ekonomi yang masih lagi belum mampu untuk menggerakkan ekonomi negara. Kita setuju. Tetapi bagaimana dengan Dr. Zaliha Mustafa dan Yusof? Saya lihat beliau bergerak, berusaha untuk menyelesaikan masalah di Kementerian Kesihatan. Anthony Loke, bagaimana dia turun ke gelanggang melihat perjalanan, sistem pengangkutan. Saya dapat dan betul, saya tidak nafikan. Sejak bulan puasa ni, Bang Mat Sabu kurang membuat kenyataan. Tapi saya yakin dia memilih untuk tidak membuat kenyataan tetapi berusaha untuk menangani masalah. Di mana bekalan daging, semua bekalan makanan cukup. Harga itu kena pulang pada Datuk Seri Ayub. Dan masih lagi mampu terkawal. Saya dah bagi tahu saudara, harga itu dilihat mahal kalau dalam poket kita duit sikit. Kalau poket kita penuh, harga itu dilihat murah. Itu bandingan saya yang paling mudah. Tetapi saya merasakan bahawa pimpinan jemaah kabinet nak tukar buat apa? Perlu apa diubah? Ini kononnya bila berlaku perubahan. Kena ingat saudara, ini permintaan mereka sebab hari ini mereka sudah pun mula menyucuk. Mula singgul menyinggul. Nak main antuk-antuk saudara antara DAP dengan UMNO. Kerana DAP mendapat 4 kerusi sebagai ahli kabinet. Sedangkan mereka mempunyai 42 kerusi parlimen. Berbanding dengan UMNO yang cuma ada 26 kerusi parlimen tapi mendapat 6 kerusi kabinet sebagai menteri. Dan ada 6 pula lagi sebagai timbalan menteri. Ini yang mereka cuba nak antuk-antuk. Tapi apa disahut oleh Anthony Loke? Dia kata pada kami nak lihat kerajaan benar-benar dapat melaksanakan apa yang kita janjikan sepanjang musim pilihan yang lalu. Walaupun kita tidak dominan sepenuhnya, tapi kerjasama yang dibentuk oleh kerajaan hari ini sudah pun mula mencernakan sesuatu yang diidamkan oleh rakyat selama ini. Apa pula kata kenyataan daripada saudara Mat Sabu? Kita tidak akan teragak-agak untuk berdiri teguh di belakang pimpinan yang sedang berusaha untuk menangani kebejahatan dalam korupsi. Saudara jangan lupa saudara. Saudara ikan darat dia kata tahun ni bekalan bahan mentah cukup. Harga pun okey daripada tahun lalu. Betul saudara? Saya tak boleh memihak saudara. Saya mendapat laporan apa yang dah tulis. Saya turun ke ini. Memanglah mahal. Harga daging. Cuma yang saya tegur. Malam hari raya, sehari 2 hari sebelum raya itu saya katakan harga tak seimbang. Getinya kawalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna masih belum tuntas untuk meletakkan dari Perlis sampai ke Sabah Sarawak satu harga saja. Sebab ada peniaga yang memainkan dengan harga. Itu saja. Tentang Muhammad Awakar, dia kata adik Lim Guan Eng Timbalan Menteri Pendidikan tak sediakan jawapan. Itu betul. Kita beri kritikan. Dan terpulanglah pada mereka. Bukan tak sediakan jawapan. Dia tak menjawab soalan di parlimen yang lepas. Kita tunggu pula persidangan parlimen akan datang. Secara Saleh, dia kata, sudahlah kerajaan gagal. Apa hal sekolah pendirian persendirian Cina dapat bantuan yang banyak. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Kita bermain dengan politik emosi. Kita bermain dengan politik yang bersikap chauvinis. Ini keadaannya, saudara. Apakah saudara mahu dirubah segala-galanya ikut style Singapura? Kalau ikut style Singapura, marah pula. Kalau betul-betul kerajaan nak ikut style Singapura, tak ada semua sekolah Cina, tak ada sekolah India. Tapi pentadbiran ikut style Singapura. Gaji menteri ratusan ribu sebulan. Tetapi, jangan main-main. Jalan kotor kena saman. Bolehkah kita menerima keadaan begitu? Kadang-kadang saudara, kita mengikut kehendak hati kita. Itu masalahnya. Saudara Eddie Tahir, bekalan bahan mentah tu simen ke? Itu saya nampak saudara, sepanjang musim pilihan raya ni, ada mengatakan kononnya harga simen itu rendah, dipertikaikan. Nak direndahkan harga simen supaya harga rumah murah boleh murah. Tapi apakah juga mahu supaya harga ini barang-barang makanan juga murah, sebab banyak kata-katanya. Ini sedang ditangani. Berilah ruang, saudara.
Ini keadaan saya mengharapkan agar warga saya yang sama-sama dalam live Amir Hijaz Fan ini dapat pencerahan yang benar. Secara ikan darat, telur ayam di kawasan air tawar, Taman Indra Bota, telur saiz A saja di pasaran. Tiada saiz B dan C. Saudara Aus Firdaus, harga kerbau sekilo RM38. Tahun lalu RM40 sekilo. Alhamdulillah. Cuma saya nak bagi tahu pada anda sekali lagi. Barang itu akan dilihat murah kalau dalam poket kita penuh. Kalau dalam poket kita kering, barang itu akan dirasakan mahal. Itu saja bandingan saya. Dan menjadi tanggungjawab pimpinan negara yang berada di anjung kuasa berusaha untuk mewujudkan agar setiap warga berpeluang untuk memenuhkan koceknya dengan wang-wang yang halal. Yang dalam perniagaan, yang ada pekerjaan. Kalau anak-anak tak ada kerja, dah ada pekerjaan. Kalau boleh meniaga, masing-masing meniaga, ekonomi dirancakkan. Bukan dipenuhkan poket itu dengan wang rasuah. Saudara, saya bagi tahu, sudah pun ada terdengar. Cuma saya kata, bulan raya ni tak payah kita sebutlah, saudara. Sudah pun saya terdengar bahawa akan ada, tunggulah 2-3 hari ni. Kabarnya, tak tahulah. Siapa-siapa yang bakal bertandang ke bilik temuduga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Akan ada nanti saya. Saya tak macam siapa saya. Saya saudara Rosdin dia kata DAP tak suka GST. Itu bukan soal GST suka tak suka, bila dasar kerajaan mereka kena sokong. Di sinilah bezanya sikit saya. Dia tegas. Kalau kerajaan nak memulakan GST, kan buat meh. Begitu juga kita sebagai warga cinta damai, kita tak usahlah mudah terpengaruh dengan apa yang dilontarkan oleh mereka, saudara, yang pemain-pemain media sosial. Saya dengar media sosial, kadang-kadang saya jelik. Isu yang tak ada diada-adakan. Kononnya nak tunjuk bahawa dia tahu segala-galanya. Dia faham segala-galanya. Malahan dia langgar masalah perundangan. Isu SBRM sedang mengkaji, menyiasat, membekukan aset-aset ataupun akaun parti peribumi. Biarlah kita nak cakap apa, UMNO dah kena. Kenapa waktu UMNO punya akaun dibekukan, tak ada pula dia nak membela. Kalau benar-benar dia nak bercakap soal undang-undang, negara hukum. Kenapa akaun UMNO dibekukan? Marah dia bersorak. Saya Tok Putih, saya haraplah kita hari ini saya baru membuka ruang untuk kita berbicara soal politik ni. Cuma yang saya nak jelaskan 2-3 perkara je lah. Iaitu bagaimana sikap pemain media sosial yang tak henti-henti melakukan sikap antuk-antuk. Matlamatnya lain tak ada. Supaya rakyat membenci pimpinan negara. Supaya 4 parti yang ada dalam Pakatan Perpaduan itu bergaduh sama sendiri. Itu saja matlamatnya, saudara. Tetapi mereka gagal. Mereka gagal mengemukakan satu formula. Saudara, dia macam Selamat Sepanah Jaya, saya setuju. Macam Datuk Seri Zahid Hamidi, balik daripada Mekah, terus pergi walkabout di Bangunan Mara, di Jalan Tengku Abdul Rahman, melihat untuk nasib rakyat. Dan saya waktu itulah, saya dapat peluang bercakap dengan beliau. Saya kata, Datuk Seri, you dah balik daripada Mekah ni, apa yang nak buat lepas ni? Dia kata, kita kukuhkan iktizam, kita nak bantu rakyat di seluruh negara di kawasan luar bandar. Kementerian saya akan mewujudkan pelbagai kemudahan untuk anak-anak negeri kita atau warga kita. Yang mana nak buat kerepek, kita tingkatkan, kita enhancekan industrinya. Yang mana buat ini perusahaan makanan, kita bantu. Secara Mak Kamarul, apa hal ni? Walaun terpulang lah. Saya tak kisah. Anda suruh saya ke atau mereka terpulang. Tetapi saya melihat, secara Arif Amirul, minyak masak paket dah berlambak kat kedai. Dan pasar raya tahun ni. Tahun lepas nak beli satu paket seorang pun susah. Ya, saudara Arif. Ini gambaran secara permulaan. Saya nak bagi tahu kepada anda, inilah permulaan apabila kebejatan dan rasuah dapat kita laksanakan dan SBRM melaksanakan tugas dengan baik. Kita tak peduli sama ada kamu jerung ke, ikan bilis ke, kita sauk semua. Setiap tangan yang mencincang, maka bau mereka lah yang memikul. Selepas ini mungkin minggu depan lah saya rasa. Mungkin minggu hadapan saya akan adalah
nama-nama yang terpaksa bermalam ataupun pakai baju ungu ataupun pakai baju kuning yang memakai gelang besi untuk dibawa ke mahkamah oleh SPRM. Kita sama-sama tunggu saja. Tapi jangan bersorak. Moga ada sinar untuk rakyat dan negara di bawah kerajaan perpaduan. Terima kasih saudara Mak Semana. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Teman-teman yang memandu, pastikan berhati-hati di jalan raya. Jangan memandu tergopoh-gapah. Kalau mengantuk, tidur dulu. Musim hujan begini, saudara. Musim hujan petir. Lupa saya nak laporkan tadi. Bahawa di Selangor, di Perak, di Kedah, di Perlis, di Pulau Pinang. Dan sebahagian negeri di Johor. Saudara, begitu juga di Kuantan. Diramalkan ribut petir pada setiap waktu petang. Ini perlu saya laporkan. Jadi bila anda memandu dalam keadaan hujan, kalau perlu, berhentilah di ruang rehat sementara itu. Biarlah sampai hujan reda, saudara. Jangan tergopoh gapah. Sekian, terima kasih. Selamat beristirahat.